Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung perbincangan kita mengenai kerangka metodologi kajian. Sama ada kita memilih kajian, kecenderungan, kualitatif, kuantitatif dan juga mixed method. Dalam perbincangan kali ini, jom kita kenal, kita memahami apa yang dikatakan sebagai penyelidikan yang bersifat, yang berbentuk kualitatif. Jom kita bincang mengenai kajian kualitatif. Kita nak kenal apa yang dikatakan sebagai kajian kualitatif. Kalau kuanti dia akan berbeza, kuali dia berbeza. So setiap penyelidikan itu memang nature-nya tidak sama. Okey, ini antara andaian yang kita boleh fahami dengan lebih baik apa yang diletakkan dalam penyelidikan ataupun metodologi kualitatif. Yang pertama, dalam penyelidikan kualitatif, penyelidik kualitatif lebih menumpukan kepada proses daripada hasil ataupun produk. Yang kedua, penyelidik kualitatif lebih berminat dengan makna. Sebab tu kadang-kadang kita bagi tahu kan the interpretation of meaning. Makna. Kenapa? Kerana mereka lebih berdepan dengan manusia, kemanusiaan. So ada pengalaman hidup, memahami dalam kehidupan struktur dunia manusia. So penyelidik kualitatif lebih ada human factor lah ataupun human touch di sini, dan pendidik kualitatif juga menjadi sebagai instrumen utama kajian. Okay. Dalam proses nak menempatkan data, nak mengumpul dan menganalisis data, berbanding dengan kajian kuantitatif yang lebih kepada inventory, soal selidik, mesin dan sebagainya. Okay. Yang keempat, penyelidikan yang bersifat kualitatif ini banyak melibatkan kajian lapangan dan selalunya penyelidik memang turun ke lapangan sendiri untuk mendapatkan data, terutama data yang berbentuk seperti contoh pemerhatian untuk merekod berlakuan tingkah laku dalam struktur kajian itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan kualitatif dia bersifat deskriptif. Deskriptif ini adalah yang berbentuk penjelasan, kita nak describe. Jangan confuse pula analisis deskriptif dalam kuantitatif ya. So ini melibatkan banyak kepada proses, makna, memahami, bahkan ada melalui perkataan, melalui gambar, itu adalah data. Data yang berbentuk pengalaman-pengalaman manusia. Okay. Dan yang keenam, proses penyelidikan kualitatif adalah berbentuk induktif. Induktif ni seperti kita nak bina konsep, okay? Hipotesis, dan kadang-kadang ada sebenarnya kajian seperti reka bentuk grounded theory yang mana hasil at the end of kita punya findings tu kita dapat menghasilkan teori baru. Dia sangat berbeza dengan kuantitatif yang untuk pengujian teori. Okay. Selain daripada itu, yang dikatakan sebagai kajian induktif. Kerana apa? Kita bina konsep ataupun kita bina teori, bukan untuk kita uji teori yang sudah sedia ada. Itu adalah perbezaan yang sangat ketara di antara kualitatif dan juga kuantitatif. Dan dalam kualitatif memang tidak ada hipotesis yang dibina yang menjadi andaian untuk kita menjawab hipotesis kajian tersebut, yang mana dalam kajian kuantitatif itu adalah pasti untuk menjawab hipotesis dan menggunakan konstruk-konstruk daripada teori yang digunakan. Dan kebanyakan teori dalam kajian kualitatif adalah teori yang dibentuk daripada pemerhatian, yang daripada pengalaman, pemahaman data yang dikumpulkan itu boleh dibina teori, boleh dibentuk kepada teori baru. Okey, biasanya
memang dalam kajian kualitatif bila kita buat sama ada nak buat interview ke, nak buat analisis dokumen dan sebagainya, kan kita melihat mana dia punya hasil. Hasil adalah dalam bentuk patah-patah perkataan, hasil interview, hasil itu adalah daripada transkripsi verbatim kita coding dan sebagainya, dan boleh keluar daripada bentuk tema, kategori, konsep, dan mungkin ada teori yang boleh kita bina secara induktif daripada data-data yang telah kita kumpulkan. Okey. Ciri-ciri analisis data kualitatif adalah berbentuk dia bukan berbentuk secara one step by step. Kadang-kadang dia berbentuk non-linear. Dia akan berterusan dan ada setengah memang boleh patah balik kepada proses dan sebagainya. Contoh bila kita dah kumpul data dan kita melihat ada keperluan untuk kita turun balik ke lapangan kerana kita berpandangan data kita tidak tepu. Jadi dia akan berpatah proses itu kepada proses pengumpulan data. Sebab tu kita katakan proses pengumpulan data, proses untuk kita secara berterusan untuk kita tentukan. Dan induktif juga, penyelidik boleh membina konsep, boleh membina teori daripada data yang dikumpulkan, bukan yang ditentukan dari awal penyelidikan. Sebab tu ada kadang-kadang data akan bertambah semasa kita nak menjalankan dah mula untuk menganalisis data. Bila kita tengok balik daripada tema yang telah kita keluarkan, akan ada pertambahan-pertambahan hasil kajian baru. Okay. Saya kongsikan juga di sini, kita bincang, kita kenal beberapa reka bentuk kajian, jenis reka bentuk kajian daripada kajian kualitatif. Saya senaraikan 6 ini antara yang popular yang kita biasa dengar. Yang pertama, pernah dengar etnografi, kita ada grounded theory, kita ada fenomenologi, kita ada biografi, kajian kes, dan juga kita ada analisis kandungan. Ini antara contoh reka bentuk kajian kualitatif yang biasa digunakan dalam penyelidikan yang bersifat sains sosial. Ia berbeza dengan sains tulen. Okey, ini ada beberapa konsep daripada reka bentuk tadi. Yang paling popular dalam social sciences adalah kajian kes. Tapi kita ada juga banyak kita meneroka dalam bentuk fenomenologi untuk mengkaji konsep dan fenomena yang berlaku dalam persekitaran kehidupan manusia. Kita ada juga biografi dan etnografi, dan sudah tentu yang paling ultimate bagi saya adalah grounded theory yang bukan semua penyelidik mampu untuk menghasilkan, kerana at the end of the findings tu dalam perbincangan kajian reka bentuk grounded theory, kita boleh menghasilkan teori baru, dan itu adalah sumbangan kepada contribution kita kepada new knowledge dalam bidang kajian kita. Apa lagi untuk kita tahu dalam kajian kualitatif? Sudah tentu bagaimana data dikumpulkan. Kaedah pengumpulan data kualitatif ni, kalau kita fikir memang agak berbeza dengan kuanti. Okey, antaranya kita ada pemerhatian, kita ada temu bual mendalam, kita ada temu bual kumpulan fokus, analisis dokumen, analisis kandungan. Jadi mungkin kita dah tahu kita nak buat kajian kualitatif, tetapi kita kena putuskan juga untuk pendidikan kita, penulisan tesis kita nak guna kaedah pengumpulan data apa. Sama ada kajian kita sesuai untuk guna temu bual mendalam kan,
in-depth interview ataupun FGD, sudah tentu dia memerlukan keputusan yang lebih mencabarlah, kerana bagi pandangan saya, kita tak perlu buat semua kaedah kumpulan data ini dalam satu pendidikan, tapi kita pilih yang betul-betul yang sesuai dengan kajian kita. Okey, pemerintahan turut serta ada beberapa jenis. Pembuat mendalam juga ada beberapa jenis yang kita kena fahami dan kita kena belajar dengan lebih teliti. Kita membuat kumpulan fokus, ada caranya juga. Okay, saya nak bagi pandangan untuk membuat kumpulan fokus ataupun FGD selalunya sangat sesuai bila kita menggunakan reka bentuk kajian fenomenologi yang mana kita mengkaji, menganalisis tentang situasi fenomena yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Sebab tu FGD lebih sesuai kerana kita boleh buat satu kumpulkan mereka peserta kajian yang kita panggil dan moderator bertindak sebagai moderator adalah penyidik sendiri, dan soalan-soalan yang sama itu kita ajukan kepada peserta kajian pada masa yang serentak lah. Itu bezanya. Kalau kita buat in-depth interview, sudah pasti kita memang kena bertemu dengan peserta ataupun informan pada masa yang berbeza, seorang setiap satu masa yang sama. Ini berbeza dengan FGD yang kita boleh buat satu sesi pada satu masa yang sama, tetapi FGD juga bagaimana untuk kita pilih peserta kajian, boleh ada dua pilihan. Sama kita kumpulkan mereka sebagai satu kumpulan yang homogenes ataupun sebagai satu kumpulan yang heterogenes. Homogenes bila kita kumpulkan peserta kajian itu kepada ciri-ciri yang sama yang kita nak kaji, manakala heterogenes kumpulan yang berbeza. Contoh, kalau kita nak buat kajian kepada netizen. Okay, netizen mungkin ada generasi Gen Z, Gen X, kalau kita kawal dari sudut ciri-ciri ataupun dari faktor umur kan. So homogeneous mungkin kita kumpulkan mereka dalam satu kumpulan adalah semua pelajar sekolah. Heterogeneous ni adalah bercampur lah, campuran. Contoh ada yang pelajar sekolah, ada yang tak kerja, ada netizen yang dah berumur baby boomers kan, 60-an, 50-an, kita kumpulkan sebab kita nak melihat dari sisi pandangan mereka yang mungkin agak berbeza bila kita letakkan mereka sebagai heterogeneous tadi. So ini perlu difahami dengan baik oleh para penyidik kualitatif. Okey. Apa kelebihan teknik pengumpulan data kelompok fokus ni? Yang pertama, kita boleh mendapatkan maklumat awal sesuatu kajian sebelum kita menjalankan kaedah kumpulan data yang lain, dan kita juga boleh menjadikan kita mulakan FGD ini sebagai satu pengesahan, terutama bila kita nak buat kajian yang melibatkan pembentukan model, dan dia boleh dilakukan dengan cepat. Cuma mungkin cabarannya kita sukar untuk kita kumpulkan mereka pada satu masa yang sama. Kalau pelajar dan sebagainya mungkin tak ada masalah, tapi kita melibatkan peserta kajian yang lebih dewasa, yang ada kerja dan sebagainya, kita terpaksa tunggu masa mereka lah. Kos lebih murah, soalan lebih fleksibel, sebab tu dia perlukan kebijaksanaan penyelidik. Sebab tu kita katakan tadi dalam kualitatif, penyelidik merupakan instrumen utama. Kita tengok kesesuaian. Penyelidik menjadi moderator dalam FGD, dalam kumpulan fokus ni, dan ada setengahnya penyelidik boleh ubah soalan berdasarkan tahap dan keselesaan peserta. So dia tak adalah direct to soalan. So kita tengok feedback balik daripada peserta dan kita boleh beri adjustment kepada soalan-soalan FGD tadi, dan maklum balas itu kita boleh
probing dia panggil. Bila probing ni kita boleh cungkil sehingga kita merasakan data kita sudah tepu. Biasalah kan bila kita bincang tentang beberapa teknik kumpulan data ni, bila kita bincang tentang kekuatan atau kelemahan lah. Okey, antara kelemahan yang mungkin kita boleh kenal pasti bila kita buat kumpulan fokus ataupun FGD ni, kalau ada seorang je peserta kajian yang sangat petah berkata-kata, itu mungkin menjadi faktor menjadikan dia adalah dominasi dalam perbincangan, dan mungkin peserta-peserta lain akan iakan je, kan? So di sini letaknya kebijaksanaan moderator untuk mengawal supaya peserta-peserta kajian lain juga boleh bagi respon yang sama, supaya mereka tidaklah kata diam ataupun hanya respon bersetuju sahaja kepada peserta yang dominan. Dan yang kedua, pemudah cara atau moderator dalam perbincangan kita sebagai pelajar postgraduate ni adalah sebagai moderator kan. Kena ada kemahiran untuk menyoal dan mengawal perbincangan supaya probing tu, teknik probing tadi tu kita faham untuk kita mencari gali tema-tema, poin-poin yang sesuai yang menjawab kepada persoalan. Pada masa yang sama kita sudah boleh buat keputusan yang findings ataupun data kita sudah tepu. Okey, responden kelompok fokus memadai. Sebab tu dalam perbincangan kualitatif bukan isu sampel yang menjadi persoalannya. 6 hingga 12 memadai untuk satu kumpulan fokus, dan kalau pendidik melihat dan membuat keputusan datanya sudah tepu, tidak ada masalah. Dan persempelan ini selalunya kita memang menggunakan persempelan bertujuan, dan kita telah letakkan ciri-ciri kepada sampel kita. Okay. Analisis dokumen juga sebenarnya salah satu daripada kaedah pengumpulan data kualitatif. Kita banyak juga kajian-kajian yang berbentuk analisis dokumen dalam kajian sains sosial, seperti dokumen gambar, filem, video, itu boleh kita kaji. Ataupun dalam perbincangan macam kajian-kajian pendidik bidang pengajian Islam, kan kitab-kitab, pendidik bidang kajian syariah seperti fail-fail mahkamah dan sebagainya, boleh kita katakan sebagai dokumen yang boleh dijalankan kajian. Okey, salah satu yang penting yang kita juga kena faham dengan baik dalam kajian kualitatif adalah prosedur merekod data. Kerana apa? Ini sebab tu kita kata tadi, ini adalah proses untuk menjalankan kajian. Dia bukan hanya dari sudut kita nak dapatkan findings tu, data, tapi proses untuk kita dapatkan data tu yang lebih penting. Yang pertama, contohlah saya bawa contoh. Kalau data tu data pemerhatian. Pemerhatian ni ramai juga pendidik kualitatif buat, tapi kadang-kadang susah sebab kita kena siapkan nota lapangan. Okey. Nak rekod data ni, apa yang nak direkodkan bila? Katakan kita nak buat pemerhatian kepada tingkah laku anak-anak kan. Dia kena ada time frame yang cukup baiklah. Bukan semudah tu, saya dah perhati dan mana datanya, mana buktinya. Sebab tu dia perlu ada nota lapangan dan kena ada kemahiran yang baik untuk kita merekod data yang berbentuk pemerhatian ni. Okay. Ini contoh data temu bual. Data temu bual dalam kuantitatif kita kata sebagai sampel tu sebagai responden. Dalam kualitatif yang biasa kita guna, sama ada kita guna informan ataupun peserta kajian. Informan adalah pakar. Peserta kajian adalah yang terlibat sebagai sampel kita lah, seperti orang kampung, pelajar sekolah dan sebagainya. Kalau kita nak buat temu bual, termasuklah in-depth interview, temu bual mendalam, kita kena rakam.
Ini adalah dia punya prosedur, kena rakam temu bual, dan kita kena ambil nota semasa kita menjalankan temu bual tersebut, dan kita kena rekod sebanyak mana maklumat temu bual yang kita dapat ingat selepas sahaja tamat temu bual, dan kita kena buat transkripsi rakaman temu bual. Ini sangat mencabar sebab tu ada pandangan yang kata kualitatif ni dia susah, kan. Part ni lah part yang bila kita nak interview, katakan kita dah buat interview temu bual 1 jam. Bayangkan segala maklumat daripada informant ataupun peserta kajian kita temu bual tadi, kita kena buat transkripsi lengkap. Okey, itu belum buat coding lagi lah. Ini transkripsi keseluruhan, ia panggil transkripsi verbatim daripada hasil temu bual tersebut. Okey. Analisis data. Ini saya kongsikan yang popular dalam sains sosial, tapi banyak juga analisis data yang lain yang ada digunakan oleh penyelidik kualitatif. Okay. So kadang-kadang ia melibatkan school of thoughts yang berbeza. Di sinilah kita perlu berlapang dada. Bukan hanya apa yang kita ada, apa yang kita faham, apa yang kita ajar itu sahaja yang betulnya. Banyak sumber-sumber ilmu lain yang kita boleh dapat dan kita boleh mappingkan balik dengan apa yang kita nak buat, nak jalankan pendidikan. So ini saya bawakan hanya contoh-contoh analisis data yang biasa kita guna dalam perbincangan pendidikan sains sosial. Yang paling popular adalah analisis tema lah, thematic analysis. Tapi kita juga ada menggunakan constant comparative method ni, analisis perbandingan konstan dan analisis induktif. Okay. Dalam kajian-kajian media banyak menggunakan semiotik, dia punya discourse analysis, analisis wacana. Ini juga banyak dijalankan kepada pendidik-pendidik kajian kesan media. Okay, proses analisis dia sangat berterusan dan non-linear. Ada kadang-kadang dia patah balik kepada pengumpulan data dan sebagainya. Bila mana kita rasakan data kita belum tepu, kita turun balik ke lapangan untuk buat interview, untuk buat FGD dan sebagainya. Dan proses memberi makna kepada data, kerana data dalam kualitatif ni dia tak sama dengan kuantitatif. Kuantitatif semua berbentuk nombor kan datanya, tapi dalam kualitatif dia berbentuk makna. Macam informant menjawab respon dalam soalan temu bual, itu makna-makna itu adalah data. Quotation-quotation, petikan-petikan hasil daripada temu bual itulah yang sebagai data yang kita boleh bawa dalam bab 4, bab analisis data. Dan data, analisis data dia berlaku menjadikan proses itu proses untuk kita susun, strukturkan balik data yang dikumpul, mappingkan balik. Itu adalah proses analisis dalam kajian kualitatif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.